Astaghfirullah. Astaghfirullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وعنا على اتباع هداك فلن نضل ولن نشقى يا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم عافنا من سيل الأسقام ومن وباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat sidang majlisil ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini marilah kita bersama-sama usaha mengenal pasti akan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia, serta mengetahui dan usaha menutup segala pintu-pintu kemasukan syaitan itu dengan sekuat-kuatnya. InsyaAllah dalam buku Hakikat Syaitan Rajim muka 99 insyaAllah ya, kita dapat membicarakan sedikit mengenai dengan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia yang merupakan mangsa kepada syaitan manusia ni. Ketahuilah bahawa hati itu adalah raja yang selaku pengarah hidup manusia. Itulah hakikat sebenarnya. Hati adalah raja ketua kepada segala hidup manusia ni. Seluruh anggota badan manusia menjadi rakyat di bawah arahan raja hati itu.
Iman adalah ruh kepada hidupnya hati itu. Hati itu kalau tak ada ruh, mana tak ada iman, hati mati. Hati itu dia tak boleh nak hidup kalau tak ada iman dari Allah. Allah Ta'ala yang beri iman. Allah ma'atina imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu bi syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala beri iman pada manusia ni. Nah, bukan boleh beli kedai iman ya. Baik itu maka kita akan beli iman daripada Al-Quranul Karim. Manakala zikrullah, zikir pada Allah, sama ada zikir qalbi yang asalnya maupun zikir pembantu di lidahnya, sebagai pembantu kepada qalbi lidah, ya, adalah penyiram dan penyubuh hati yang beriman. Hati itu kalau semata-mata ada iman, tak ada zikrullah, maka iman tak subur. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahasa dengan zikir pada Allah jadi sehat, tenang dan suburlah oleh hati-hati yang dihidupkan oleh al-imanu billahi wa bi kitabihi wa bil yaumil akhir. Wallahu a'lam. Itulah hakikat hidup kita, supaya kita kenal gapakah hati, apakah yang menghidupkan hati, apakah yang menyuburkan iman di hati. Setiap raja itu mempunyai kotanya. Tiap-tiap raja dia ada kota dia. Tak ada raja tak ada kota. Yang teguh kota tu, jaga sahabat raja ni merupakan tumpuan musuh-musuh. Segala musuh ya, mati raja sah, dan raja mati tak apa, rakyat ya Allah belaka dah. Di sekeliling kota itu mempunyai pengawal-pengawalnya yang gagah perkasa. Itu biasanya ada tentera-tentera di keliling kota tu. Tidak dapat dimasuk ke dalamnya oleh musuh-musuhnya kecuali melalui pintu-pintunya yang terbuka. Ini kita kecek dari segi perbandingan permisalannya ini. Jika tidak dikawal dengan sekuat-kuatnya atau tidak dijaga dengan sesungguh-sungguhnya, tak jaga pintu dengan sesungguhnya, ada apa? Nah, raja duduk dalam jadi mangsa kepada kelemahan atau kecuaian penjaga-penjaga pintu tadi. Maka syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini nak jadi nak jing masuk ke pintu ni. Ia selalu mengintai-ngintai kepada mana-mana ruang atau pintu atau lubang yang terbuka baginya untuk diserang masuk dan menguasai ke atas hati manusia yang selaku raja itu. Manusia ni sebuah raja lah. Hati ni sebuah raja. Nah, hati raja, bila dia boleh serih hati kat, tak ada apa. Telinga dia turut hati dah, mata turut hati, kaki turut hati, tangan turut hati. Apabila pintu-pintu itu tidak teguh atau penjaga-penjaganya tidak kuat, dengan sebab ada kerusakan-kerusakan padanya, maka mudah terbuka dan syaitan-syaitan pun selalu mengambil peluang menyerang masuk ke dalamnya. Ini kita buat bandinglah ni. Tubuh pada manusia ni supaya satu kota kepada hati. Tubuh ni, lidah sebagai tentera yang duk jaga masuk ke syaitan ke hati. Otak fikiran ni tentera-tentera belaka tu. Ilmu tentera belaka tu. Ya. Ketahuilah bahawa yang dimaksud dengan kerusakan pintu-pintu itu ialah mempunyai sifat-sifat yang tercela pada hidup seseorang itu yang ada pada diri manusia. Dan itulah lubang-lubang yang merupakan pintu-pintu kemasukan syaitan. Nah, puak tahan jaga kota ni ya tak erak. Kalau tak erak tu gak penyakit banyak tahan. Negara gatik, galik gatik, main gatik. Ya Allah. Ke dalam hati manusia. Dan yang dimaksud dengan penjaga ialah zikrullah yang sering disebut-sebut oleh lidahnya dan oleh akal fikirannya dan oleh hatinya. Zikrullah itulah. Nah, jadi duduk di raja gagah tak gagah hati. Dia raja tu gagah sang kepada anak buah sedap sikit. Tapi kalau raja pun tak erat juga,
Raja dia tak gagah melainkan dengan kekuatan iman dia. Sebab itu maka marilah kita pakat tengok pintu dia gapo gatik. Adapun pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia dan dapat menguasai ke atas hati manusia yang selaku raja pada seluruh anggota badan manusia. Apabila raja tu dia rusak, cedera, kalah dalam perjuangan yang berdasarkan hidup dunia, ba'dukum li ba'din adu, maka pintunya sangat banyak. Hak itulah kita tak tahu nak tepih lah mana, pintu sangat banyak. Antaranya ialah satu, pintu syirik. Jangan ada syirik. Syirik itu salah satu pintu besar. Jangan ada syirik dengan Allah. Jangan duk wasa-wasa nak tupeh hati itu kepada selain pada sesuatu selain pada Allah. Kepada sesuatu selain pada Allah jangan wasa nak tupeh sama sekali. Nauzubillah minasyaitan. Syirik dan syak terhadap Allah yang maha kuat, dan syak terhadap agama Allah yang maha sempurna. Allahu Akbar. Dua, syirik ini zalim lah. Inna syirka la zulmun azim. Zalim besar sekali. Tak ada lebih zalim daripada syirik. Paling besar. Zulmun azim ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dua, pintu lalai. Lalai, kaya Allah, na'udzubillah, terhadap Allah. Tak ada berasa kata Allah duduk bersama dia. Galik, siapa. Selerak habis perasaan dia duduk tupai Tuhan tu. Maka situ tu jadi telanjanglah dia daripada kekuatan Allah. Apabila dia tu tak ada hak tu gak habis ya? Dan lemah iman. Tu ialah belakang tu. Lalai tu mari daripada lemah kamsang dan hati tu baik mari luar tu lemah iman. Itu pintu besar. Pintu besar menurut tertib kita buat ini. Tiga, pintu takabur. Allah, pintu ni tak ada katut-katut bagi syaitan. Dia tu gak syaitan sendiri dah. Apabila syaitan sendiri itu bersifat takabur, maka siapa yang bersifat dengan takabur, sombong diri serta melekeh-lekeh kat orang lain, merendah-rendah kat orang lain tu, itu adalah pintu besar bagi kemasukan syaitanur rajim. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Pintu hawa nafsu. Allah, hasad, dengki, denda, kesumat pada orang, hawa nafsu belaka. Pintu-pintu tu gak payah nak katuk, tak batuk. Ya Allah, denda kat orang gak. Beci kat orang, hasad, dekinya. Pintu lemah badan. Ni masuk syaitan juga. Penyakit. Orang penyakit. Kaya senak perut, kaya gotu, kaya goning, kaya darah tinggi, kaya kecil manis. Pintu penyakit. Duk hospital. Lemah jiwa dalam belakang, dan sakitnya atau cederanya jiwa tu cedera. La ilaha illallah. Sakit ni ya Allah. Pintu terlampau gembira dengan sesuatu kejayaan dunia. Jadi belopak, tepuk tangan, gapo tu. Jadi masuk pintu syaitan belakang tu. Jadi tamada, kita dah jaya, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai tu suruh Allahu akbar dah jaya. Apa hamba syaitan. Ya jaya ni yang terbuka pintu syaitan nak masuk. Lalu tu suruh takbir, Allahu akbar, berjaya. Allahu akbar kalau jaya kerja apa-apa. Ya, supaya gapo hamba syaitan. Sebab tu pintu dia tu. Jadi dah kita buka pintu tu tapi kita katuk dengan Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tu apa? InsyaAllah. Pintu ujub. Ujub ni mana? Ni bahasa kena ke mana dia terpesona dengan kebolehan diri sendiri. Berasa sakit dia, berasa kena belakang, berasa lebih apa tu. Ujub dia panggil. Heran atas tu hawi kepada dia. Banyak perkara.
dia lupa pada Allah. Kalau syukur pada Allah tak apa, ingat pada nikmat, ya Allah hari ni masya-Allah mu sihat aku, alhamdulillah. Kalau belah tu tak apa. Nah, hari ni masya-Allah berasa rajin nak sembahyang. Rajin nak sembahyang tu hidayah dia panggil. Berasa nak buat benda molek dia panggil hidayah. Berasa tak say buat benda nak hidayah dia panggil la hayyu qayyum. Idlal Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Pintu dege Allah dege ni makna katalah menolak al-haq, menolak kebenaran. Siapa baca Quran, baca hadis, royak fikiran betul-betul pun ya tak boleh. Dan kerah hati terhadap kebenaran. Allah, apa kita duk kacap kerah tak ada pasal apa. Ya Allah, terutama duk kerah menerima Al-Quran. Tak sing ngaji Quran, tak boleh ngaji Quran. Nah, orang mengaji Quran ni salah hak tu pintu besar sekali bagi syaitan masuk. Sebab syaitan ya nak lik ucap orang dekat Quran sekarang. Apabila duk Quran jadi halah lah dia. Bukan halah 100% lagi. Kalau kita duk sempurna terhadap Quran tu ya halah 100%. Tapi kalau duk sekadar pergi Quran, baca Quran tak halah 100%. Ya benar dia tak sewi kita baca mau kena. Benar dia tak sewi kita faham Quran. Benar dia tak sewi kita berasa nak turut Quran. Tu ya benar tu. Kalau kita duk Quran dah pun dia benar lagi. Tepat ya benar. Tapi kalau kita potong habis hak dia nak benar tu, sung belakang kena hak ya tu habis. Situ boleh. Duk Quran jaya kita. Nah, kalau duk Quran semata-mata duk, kadang-kadang pergi, nah, ataupun baca sikit-sikit, ada bersungguh, tak ada nak reti, tak ada bersungguh nak reti. Nak reti Quran adalah hidayah yang terbesar dalam hidup. Tak sereti Quran adalah azab yang paling bahaya pada hidup. Ya, tak usah nak reti Quran. Adalah azab Allah dalam dunia lagi sebelum nak temu di akhirat esok. Kerana itu adalah pintu syaitan. Sembilannya pintu bergupuh-gapuh dalam bertindak. Jadi mudah one way, mudah gaduh. Ada pak sikit kak jadi gaduh lomba tak terkalu gitu. Tu kak jejak di syaitan sok dalah tu. Ya kena pergi satu gapo masalah ni, tanglak molek lu. Barulah kita mikir terhadap benda tu. Jangan gaduh tak tahu ke mana. Nah, maka itu adalah pintu syaitan dalam bertindak dan melampaui batas dalam bersikap. Sikap dia melampaui. Kalau puji orang, puji melampaui. Jalan juga tu. Kalau kata gapo ke orang, kalau faham bisa melampaui. Kalau baik, pernah baik dengan orang, baik melampaui hingga sampai lebih pada tabiat sunnatullah. Kalau benci orang benci melampaui hingga lebih pada jalan. Hak lebih tu hak syaitan. Benci kepada benda tak molek bagus, berlebih tu syaitan. Baik kepada benda molek tu bagus, boleh saja lebih tu syaitan. Alhamdulillah melampaui dia panggil. 10 pintu malah. Oh ni pintu ada belaka tak cak orang pintu ni. Nah, racun syaitan masuk semua ni. Nah, auzubillah minasyaitan. Malah semaya, malah zikir. Duk saja hari-hari. Kita ni kalau kira sungguh masa kita set, wela sungguh. Kita nak zikir siapa 20,000 kali, tamada sikit. Kalau kita pakai set wela kena. Tapi kita tak pakai, telepon. Malah lalai. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Nak baca siapa sekali habis hari boleh Quran. Kalau kita pakai masa kena. Jangan ke sejus hari kita suruh sejus hari itu. Nipis, sangat-sangat nipis. Sangat-sangat mudah sejus hari. Nah, tapi kalau kita pakai berihan wela tak kena. Berihan ciwit mai pen. Wela ke ciwitใครบริหารเวลาไม่เป็นแสดงว่าเขากำลังทำลายชีวิตอยู่ทำลายชีวิตsebab apa sebab ชีวิตคือ apa คือเวลาคือชีวิตคือต้นทุน
นะใครทำลายต้นทุนแสดงว่าเดียวtuกำลังทำลายชีวิตsebab ต้นทุนคือชีวิตนะla ilaha illallah dan suka dipuji orang tuan malah tapi nak orang puji la ilaha illallah naudzubillah minasyaitanir pintu marah ni orang tak erak dia panggil orang tak erak dia mudah marah orang nafas pandak dia panggil oleh kelipar apa marah selalu orang panggil orang dhaif. Nah, orang dhaif, orang tak ada kuat. Orang kuat tak ada marah orang. Nah, supaya Allah Taala yang kuat, Halim, Halim amat marah. Kalau Allah Taala nak marah, tak ada saya habuklah dunia ni bunuh dia belicing. Nah, kalau Allah Taala tu tak ada Halim, tak ada sifat. Tapi Allah Taala sifat dengan Abdul Halim, hamba kepada Allah yang sangat sabar. Marah ni orang tak erak. Berkelahi patut orang tak erak belakang tu. Kelahi makna tak pandai lik orang. Kelahi makna kata betapa bertemu belaga. Buat apa kita tak lik kereta kita duk belaga, buat apa dengan orang. Nah, lik. Nah, balah ni Tuhan cadar dua perkara. Satunya kalau orang berasa tolak ia tak betul. Ia tak tekan kerana ia rasa tahlah lek ia. Boleh syurga juga orang lah tu. Ya sata ya tak betul sungguh, tak kena berhenti ya. Kalau dia kata dia betul, muhik dia betul, cerak dah dia betul. Tapi nampak nampak karab dah ya berhenti. Hak tu syurga tinggi. Tu ada syurga tinggi. Sebab apa? Nah, orang panggil jauh tarkul mira' min asbab dukhul jannah. Nah, tinggal berkelahi balah tekai mulut sungguh dah sebab masuk syurga. Sebab tu wajadilhum billati hi ahsan. Wajadilhum billati hi ahsan selalu. Kalau bahasa suruh bermujadalah, bahasa bergawa bergapa dia berdebat ni billati hi ahsan. Suara ahsan, bahasa ahsan, akhlak ahsan, isi kata ahsan. Payah dah atuk tu. Payah. Kalau tak boleh lah tu tak usah berdebat ah. Tak usah balah, tak usah duk bahah dia panggil zaman dulu panggil bahah. Tok guru ni bahah, tok guru ni. Nah, anak murid yang jadi jerah. Tok guru pun jerah juga. Nah, tu. Yang goleknya ada siapa situ tu payah orang nak nak jadi mari ahsan tak ada. Bila wajadilhum tak ada billati ahsan, itu adalah dosa dah. Tak ada masalah adalah. Sebab tu berhenti. Kalau kita rasa kita tak betul, berhenti boleh pahala juga. Kalau kita rasa kata kita ni betul juga dah. Tapi kita berhenti kerana kita nampak kata kalau kaca lagi nampak. Tak ada beda. Maka situ tu boleh pahala besar pada orang yang berasa tadi yang salah lagi. Ya. Jadi kelahi ni jauhkan kelahi. Nah, jauhkan kelahi. Sebab itu pintu syaitan ni panggil. Nah, dan tidak ada satu perkelahian di antara dua orang melainkan syaitan yang ketiga. Jelas dah. Tidak ada kelahi di antara dua puak melainkan syaitan yang ketiga. Kelahi. Dan berseteru dengan yang lain. Allah letihnya. Orang dhaif belakang ni. Orang dhaif, orang seteru dengan orang. Nah, orang ragus tak seteru dengan orang. Nah, dia payah fikir semua balik molek. Fikir balik molek. Nah, positive thinking dia panggil istilah orang Inggeris. Mana katanya fikir pasal cerah, jangan fikir pasal gelap. Nah, kita kena mikir pasal cerah, jangan mikir pasal gelap. Barulah kita tak kriat. Bahawa tak kriat ni senang tegang. Tegangnya dalam sebelah tu. Dalam sebelah belakang tegang. 12 pintu bakhil. Allah hak ni pun boleh ke dia juga bakhil ni. Nah, padahal tak ada kena tu bayar duit. Boleh ke dia juga. Boleh ke pintu dia juga. Kupik. Kedekut tu lah belakang tu. Tak kasih sikit lah tu. Nah. Auzubillah min dzalik. 13 pintu sum'ah. Nak orang dengar. Buat gapo nak orang dengar. Dengar bahasa suruh puji tu lah. Bukan dengar suruh ambil pedah. Suruh dengar ambil pedah tu lain pula. Nah. Riak suruh tengok masih nak suruh puji dia, bukan nak suruh ambil faedah daripada dia tengok.
Kalau ada ambil pada tak apa sebab kita nak tu baik duit sedekah. Sedekah 1 juta ni orang tengok pakat tiru. Pakat tu baik duit 1 juta belaka. Tu tak apa, bukan riak untuk orang puji dak sebagainya. Nah. Bodoh. Bodoh dok lain juga. Nah, bodoh ni mana fikir tak siapa, pandok. Pandok fikir dengan masalah yang berlaku yang panggil bodoh tu. Nah, kan duk sini dia tak apa, jadi bodoh. Duk titik alio, tak tahu apa itu. Dan jahil tak siapa agak. Orang tak siapa kepada kenyataan benar yang panggil jahil. Ikut barang putih, dia tak siapa ke putih, dia rasa tak karak. Ya jahil panggil, tak siapa. Nah, orang pandok-pandok belakang ni pandok. Nah, rendah. Nah, hina, jahil hina dia belakang. Innahu kana zaluman jahula. Asal manusia jahil. Islam wari barang nak hilang jahil, iaitu Quran. So iqra. Cara nak hilang jahil kena iqra sekarang, tak ada yang lain. Nah, iqra tiap-tiap orang, bukan kata tok guru yang di iqra kita tu dengar, tak boleh. Baca belakang. Tok guru baca ayat belakang. Abang tu dah semaya, makmum baca juga. Bukan tu dengar takmih je tak. Nah, ada setengah dengar takmih, ada setengah tu takmih pun kena baca senyap. Sebab apa nak buka peluang kepada makmum baca tu. Dah tu makmum duk saja hati amin semacam nyanyi ke makmum. Takmih pun hawaya. Nah, kerja banyak tak gana tahu. Tak suruh makmum pandai berdoa. Suruh makmum kata amin sekarang. Maka situ satu kesilapan takmih. Salah. Ajar doa. Lepas tu sah duk buat berkerah berapa. Nah, sah kerah apa ambil tu. Takmih dah. Sah duk berkerah apa. Doa Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar tak ada ambil kerah. Kadang-kadang yang ngajar duk tahu ngajar orang duk sekali ya. Ngajar duk tak kubur pun ada ngajar. Ikut temu mana orang ngajar. Ya doa ni sahabat aku apa. Ya insya-Allah dah Nabi berdoa ni orang dengar, pasal orang pakat turut dia. Nabi berdoa orang dengar bukan semaah. Hak tu nak orang turut. Nah, buat gapo ni orang tengok, nak orang turut benda molek bukan riak. Buat gapo ni orang dengar bukan tujuan nak suruh puji, dan itu adalah bukan sum'ah. Sebab tu dalam sikit kita nak cekak sum'ah ni, kita kena duduk dengan as-sami'ul basir sama. Tak apa. Sami' ya sami', hei orang duduk dengar, Allah lah duduk dengar. Dan Allah duduk dengar, lain tak ada faedah apa duduk dengar kita dah. Allah dengar dah. Kita ni Allah Ta'ala dengar. Ya basir, hei yang duduk tengok. Orang lain tengok tak ada makna, tak ada makna sekarang. Nah, dan Allah tengok cukup. Nah, insya-Allah taala kita kena berasa gitu. Lepas tu kita buat gapo-gapo tu berasa kata kita duk bina bok kita tu. Tengah duk ngarang. Ngarang dua kali ngarang. Ngarang ni dua kali. Ngarang kitab, saya duk ngarang kitab dah ni. Ni orang pengarang. Lepas tu ngarang kitab hak sikit lagi ni. Iqra kitabaka. Hak tu kena ngarang teruk juga tu. Kena duk ngarang ni, duk ngarang belah-belah ni. Kita kacak ni duk ngarang kita. Dia dah hipung. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Bukan dalam Quran tu. Kepada Allah lah naik segala kalimah yang tayyib. Kita duk kacak naik kepada Allah. Dan naik ke Allah tak sedut kalau apa lah. Tak sedut rupiah duk kalau. Kalau kita duk buat dah jenis sak sedut ngarang kita. Tiap-tiap orang wajib ngarang tu. Ada pun ngarang kita dalam dunia tak ada wajib. Nah, tu siapa gagah karang, berfaedah ke orang. Siapa tak gagah tak apa. Nah, tak ada kena ngarang. Ada pun ngarang kita akhirat. Nah, maka tu wajib. Ngarang kita tu. Nah, apa dah dalam Quran, apa dah dalam surah tu Al-Isra tu. Nah, tiap-tiap orang tu Tuhan campak kepada dia ta'irahu. Nah, fi unuqih uyul. Nah, apa? Dan dia campak kepadanya. Nah, kepada tiap-tiap orang tu akan kitaban yalqahu mansyura. Kitab tu kitab hak kita dengar lah ni. Tiap-tiap orang kita dengan makan asyik ngarang, tidur ngarang.
Nah, bangun ngarah, kacak ni ngarah, duk ngarah. Bantu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Naik lagi, bantu. Komputer Allah Taala. Jadi, duk atas kita, setara mana kita ingat atau kita duk ngarah. Kalau tiap-tiap orang tu dia berasa atau duk ngarah kita akhirat, yang nak baca sikit lagi, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Oh, sedap benar. Ngarah lah ni duk ngarah. Tiap-tiap minit ni ngarah. Tidur ngarah, bangun ngarah. Allahu akbar. Lepas tu pergi sikit lagi kita nak tengok kitab kita. Cukup tiap-tiap orang baca, masya-Allah. Orang yang tak say kat Allah, ya tak. Ya tak say orang hak juha umqra'u kitabiyah. Ni kita aku dia pakat tengok. Pasal ngarah malak dalam dunia. Kalau ngarah dia tak malak, oh, gapo ya. Nah, gapo kita ni, tak say kita ni. Tengok cuma sajalah kita dia. Auzubillah minasyaitan. Ya umat Islam, wajib kamu ngarah kitab sana. Allah Taala wi kepada kitabmu untuk kamu baca tu, iqra kitabaka, kitabmu. Nah, Quran ni kitabullah. Akhirat esok kitabmu. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah comelnya ajar kamu ya Allah. Alhamdulillah lakal hamdu wa syukru ya Allah. Ya. Itu orang panggil sum'ah, riya, bodoh dan jahil. Di antara pintu belaka. Cara nak katuk pintu sum'ah, kita kena ingat kata kita tu ada as-sami'. Doa kita seumur ni. Hak ni tak pelak sikit abut, satu kalimah tak pelak ni. Tapi kalau kita baca ni orang dengar manusianya tuli pun dah. Nya tak saya dengar berlambak. Nya dengar jaga-jaga hak tu banyak sikit, lepas tu tak dengar langsung berlambak. Kalau dia dengar habis tak ada buat apa pada kita. Tak ada pasal apa. Bagi tak ada pasal ni kita kaluk banyak dalam dunia ni. Na'udzubillah insyaallah. Kaluk dengan bagi tak ada pasal, lupa kepada bagi ada fasal. Na'udzubillah minasyaitanir. Ya Sami' ya Basir, anta tasma' wa tara. Mung nampak, mung dengar ya Allah. Nah, faghnina an sum'atin nas wa aghnina an ru'yatin nas. Nah, jangan jadi kita duk gaduh dengan orang, duk tengok dengan manusia, duk dengar, tak usah gaduh. Terkaya. Aghnina bi fadlika amman siwak. Fadlika bi sum'atika, bi sam'ika wa basarika, tu di antara fadlika. Nah, Allah makfini bi halalika wa haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. 14 pintu tamak. Allah, ni tak cukup ke dia, tak ada rasa sungguh. Tak ada kan oyak ada hati ada penyakit atau apa penyakit dah, tak akan cukup situ. Masuk hospital apa kali dah, kerana makan lebih. Tak ada orang hospital mati kerana lapar, tak ada. Iya guys, sungguh subhanallah. Kerana makan lebih belaka, kecil manis kerana makan lebih. Darah tinggi kerana makan lebih. Nah, penyakit jantung kerana makan lebih. La ilaha illallah. Jadi gaut kena makan lebih belaka tak ada. Makan kurangnya, golek-goleknya makan tak kena waktu, bukan makan kurang. Ini ada gastrik, ada perut kapak. Bukan makan kurang, tak kena waktu banyak ke. Ada juga hak kurang tapi nak ambil 1% berpayah. Sebab tu kita tak payah. Tak usah duk tamaklah. Bagi hak Tuhan tentu pada kita sekuk, tak boleh 2 kuk. Bagi Tuhan 10 kuk. Tak boleh siapa nak lari boleh 10 kuk, tak boleh. Tak boleh 10 kuk situ. Siapa nak lari dalam dunia, raja mana dalam dunia, tak boleh. Allah Ta'ala, nah, dia bagi dia tu qadaran maqdura dah. Halaba, ya Allah. Itu syaitan belaka ni. Ingin kemewahan hidup. Mau jadi hidup ni ke Allah mewah. Ya Allah. Mana tu ya Allah. Serta bazir. Bazir ni punya golek kerana mewah hidup dia bazir. Bagai boleh pakai. Nyak ni lagi pakai lebih. Allah bazirnya.
Lepas tu bazir pula dan satu makna yang sangat penting, iaitu gunakan segala barang kita milik pada jalan yang Allah Ta'ala larang. Dia panggil bazir belaka. Walau sekok pun beli rokok, bazir beli rokok abang dah. Jangan beli rokok. Nah, tu. Jangan isak, bukan jangan beli. Nah, jangan isak dulu. Kita isak hak orang kalau tak beli pun. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Nah, bukan mau make up dak. Jangan mau dulu, lepas tu kap lah. Ya mau, lepas tu kap. Lalu kap. Tak sah, tak kena. Mau make up tak kena. Nah, auzubillah minasyaitan. Pai syaitan belaka tu. Pai syaitan. Nangis. Mau make up ni. Mabuk buat apa? Nah, mabuk tak saya berhenti. Mana kata pai untuk nak jadi manusia ni mundur. Manusia mabuk, lepas tu nak tak saya jalan. Tak saya jalan ni mana katanya mundur. Orang maju ya kena jalan sama. Nampak tak? Pai membawa manusia mundur. Negara mundur. Siapa pakai pai ni, negara mundur. Nauzubillah minasyaitanirrajim. La ilaha illallah. Pintu terpedaya. Terpedaya. Tertipulah dengan kejahatan. Iblis. Tak ada, tertipu dengan kejahatan. Dia kata makan benda ni boleh duduk lama dalam syurga, kena tubik. Balik ya, balik. Tak ada pahal salah. Pak kita duk pahal salah bamak agama ni. Duk wasa jela dah sembayalah ni kena tak kena. Pas bid'ah ni bagi hak syaitan sangat kena. Kena daripada maksiat lagi. Buat maksiat tak kena mana, buat bid'ah kena benar syaitan. Bid'ah mana apa? Buat ibadat pasti tak kena dengan hak Nabi. Dia panggil bid'ah lalu dah, tak ada apa. Nah, malaikat barang-barang hak jauh-jauh pada ibadah tak apa. Semaya, puasa, haji, hak tak kena dengan Nabi juga, zikir tak kena dengan Nabi juga. Nah, dia panggil bid'ah. Bid'ah ni ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Lebih dikasihi kepada syaitan daripada maksiat lagi. Padahalnya bid'ah salah satu daripada maksiat dah. Nah, ya Allah. Jangan, nah, pintu terlalu cinta kepada harta dan pangkat. Jalan lakon supaya 14 lebih kurang tu. Pintu jahat. Yuhibbunal mala hubban jamma yaladah. Nak pada pangkatnya kira, berebut tamneng, cah pala-pala. Nah, buat kerja kadang-kadang ada sungguh adanya tak sungguh kali nak tamneng. Sungguh nak kiap perawat, nak tamneng untuk dikiap perawat. Pergi star dia tak apa, kei pen lah. Sudah. Ada jugalah tu. Allah, astagfirullah. Pintu jahat suka tak ada yang lain. Suuzon pada orang lain. Auzubillah minasyaitanir. Pintu mengacung. Allah, mengacung ni makna kata belaga orang lah, belaga orang. Mengupak. Allah, royak perihal orang. Nah, perihal orang. Nah, perihal hak sungguh. Bukan hak tak betul, hak tak betul bukan mengupak, itu bahang. Nah, bahang dengan mengupak dia tak kasih sikit kat situ. Nah, goleknya orang mengupak ni bahang dia dah. Abak yang tak oyak 100% betul dengan hak orang berlaku tu. Dia kena lebih persen, berapa persen lebih tu bahang dia dah. Mengupak per syaitan, bahang per syaitan. Nauzubillah minasyaitanir. Nauzubillah minasyaitanir. Dan mengadu domba di antara beberapa pihak. An-namimah la yadkhulul jannah namam. Hadis sahih. Tidak masuk syurga orang berhi mengadu, orang berhi adu domba. Belaga, nah, pelaga orang, pelaga Yusuf dengan Ibrahim, pelaga Maria dengan Sofiah. Orang Tina mudah pelaga. Dia ikat karai ikat orang Tina ni. Yang mudah kemar kita nak beri kat orang. Nah, jadi jaga-jaga. Nah, makcik kacak tak, oh makcik yah kacak tak molek kepada macunah. Tu jaga. Macunah pun nak angin selalu lah. Jaga karai, jaga-jaga. Nah, ingat molek supaya jaga. Jangan syaitan. Adu domba jangan. Bahau goleknya bahau. Kalau sungguh pun wajib kita sitrul aurah. Wajib kita tutupkan aurat orang. Orang ni becik orang ni, tak usah royak tak becik. Kalau nak royak tak kena boleh, royak becik satu dia royak tak becik. Abak bagi tu royak nambah ya tu balah orang ni. Jauhkan saudara kita daripada jadi mangsa pada syaitan. La tu'inu ikhwanakum
Gapa dia ala syaitan aw li syaitan. Na'udzubillah. Kamu la tu'inu syaitan ala ikhwani. Afwan, astagfirullah. Jangan kamu tolong syaitan untuk jadi jejak kepala saudaramu. Tolong syaitan tu dia royak benda tak molek ya nak ya panas perut ya belawai bedil takir mati. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Bolehnya jamu nak naiklah tu. Belaga dua ni ada yang belaga dua ni hari ni boleh naik. Yang sahabat dua ni balah. La haula wala quwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. 19 pintu khianat, menipu orang, dusta bohong terhadap agama. Syaitan belaka. Agama tak ada ayat, ya ada ayat atau agama lah ni. Auzubillah. Terutama kalau ia wasa tu pakai hadis pada hadis maudhu'. Tengok atik orang duk mengajar orang hadis tu sahih ke tak. Kalau hadis sahih, siapa kata faham hadis belah tu tengok syurahul hadis molek. Orang ju syarah hadis, siapa kata syarah kat tu, takut kita duk peling bagi hadis sahih dah ya panggil. Ad-dalilu sahih wal istidlalu batil ya panggil. Tu kat tu pula. Dalil tu sahih dah tapi cara istidlal tu tak betul. Ya kena dua-dua betul. Ad-dalilu sahih wal istidlalu sahih. Tak apa. Tu betul lagi berdusta di atas agama. Terutama baca Quran tu berat benar. Baca ayat Quran ni tafsir tak kau lain. Tafsir ya nak kau nak. Ya tafsir tu ya nak. Tu yang panggil hak tu falyatabawa maq'adahu minan nar au finnar. Binalah mahligai dalam api neraka. Baca Quran, tafsir Quran tapi bina mahligai dalam api neraka. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Berdusta terhadap agama. Ya ha tu ha belah ning tu ha tak ada aja. Ya tadi Allah tu jaga hai umat Islam. Kecik ha tu ha ni. Jaga punya ya apa dah? Ya yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Ya kata Allah tu atau Allah barang dia tak tahu. Jangan duk sifat Tuhan dengan barang Tuhan tak ada royak. Hadir dia. Kamu nak sifatkan Tuhan, sifatlah dengan sifat yang Allah Taala telah menyifatkan dirinya atau Rasul menyifatkan diri Allah dengannya. Jangan duk sifat dengan akal, duk sifatkan diri dia. Sebab itu yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun ataupun dusta terhadap agama Allah. Ya. 20 pintu neraka pada Allah ni umumlah. Rasul dan pemimpin Islam. Neraka pada 3 puak. Ati Allah atau Rasul wa ulil amri minkum. Neraka pada mana ni? Masuk dah syaitan, pintu syaitan. Dan pintu syaitan makna apa? Syaitan masuk jadi kita jadi mangsa pada syaitan. Jangan buka pintu itu ya. Bukan 20 ning hak ning ni saya mai duk apa-apa ramu-ramu gitu ya nak jadi wak contoh 20 pintu. Pintu banyak lagi. Segala benda yang maksiat pintu syaitan belaka. Buat jahat kat orang. Takir orang, bedil orang, pintu syaitan semua. Jangan duk. Tu. Buat kerusakan bang itu bang sini. Jalan belaka. Itu pintu syaitan dia panggil. Pintu syaitan ya. Banyak lagi Ni saya bagi contoh sebab tu di atas ni saya kata antaranya. Mana setengah daripadanya antaranya tu makna gitu ya. Belum ada ke satu tu saya kata antaranya ialah bukan semua Ingatlah bahawa mana-mana satu daripada puluhan sifat-sifat mazmumah tercela itu atau keadaan ada perasaan buruk yang merupakan pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam jiwa manusia itu syaitan dapat menguasai kata hati mereka. A'udzubillahi minasyaitanir. Allahumma a'idna minasyaitanir rajim ya Allah. Maka ketika itu ia mampu memerintahkan manusia supaya melakukan apa sahaja menurut kehendaknya yang jahat supaya bermaksiat kepada Allah. Seperti minum arak, minum dah ketang, isap rokok, deraka pada ibu bapa, deraka pada guru, deraka kepada ketua-ketua, khianat amanah, malas semaya, zina mata, zina lidah, zina gapa dia syahwat, kemaluan, berkelahi,
Nyakiti yang lain, ya mari. Dan sebagainya, ya mari. Allahu Akbar. Sekolah syaitan ni, na'udzubillah min dzalik. Maka dengan itu, makna kata wajib kita segera tutup pintu kecelakaan itu. Tutup. Kalau ada rasa takabur, katuk. Nak katuk engkau apa? Mari kita tengok sini. Nah, dan usaha bersihkan hati kita dengan cara minta perlindungan Allah. Katuk dengan minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daripada waswas syaitan derja. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan berkali-kali banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Dan berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zikir kepada Allah. Nah, baca Quran. Zikir kepada Allah belakang. La ilaha illallah. Zikir kepada Allah. Serta sering berkeadaan wudu. Wudu ni di antaranya benteng kotor tubuh juga wudu. Seorang itu apabila tidur, dia tidur dengan keadaan wudu. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, malaikat tidur lekas selimut sekali dengan dia. Syaitan tak boleh masuk dalam malaikat tu. Kalau dia tidur lekas ada wudu lah. Nah, siapa cerah? Dia tidur dengan malaikat. Malaikat tidur kita, bata ma'akum. Nah, malaikat tidur bersama kita. Kami main malaikat. Allah. Nah, sedap kita tidur di negara molek dah kita baca molek. Malaikat jaga. Dia tak tidur malaikat. Malaikat tak tidur. Kita tidur dah dia jaga. Semuanya siapa pun jaga tu yang malaikat nampak tak molek kita. Nah, malaikat tengok tak jaga Yusuf. Pelik sungguh. Malaikat heran. Nah, orang bakwa dah sepatut bakwa ni sebelum ada subuh sejak dia kena bangun lah. Tak bangun. Subuh pun tak bangun juga. Tu malaikat tu tak tahu naik kecak dengan Allah Ta'ala lah mana. Ya malaikat dia mari gileweng pukul berapa? Ya pria tak panggil pukul, dia panggil pria subuh, pria asar, gileweng. Subuh ni malaikat ngahri mari, malaikat malam naik ni. Allah Ta'ala tanya, lahana hamba-Mu, hamba aku belah hana mu, kita tengok hamba aku belah hana. Padahal tu saya tahu dah, tapi yang nak buat jadi rabuk. Malaikat tahu aku pergi duduk semaya, aku kelik pergi duduk semaya. Sebab malaikat alim malam mari piasan, biar semaya dia mari, biar semaya jemaah. Sebab tu tak semaya jemaah tu malaikat pelan juga nak ayat. Tak semaya jemaah asar, tak semaya jemaah subuh. Malaikat tahu nak dijawab kan tu hari tu tanya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, ya ta'aqabu. Buat malaikat ni duk bergilir wei. Pia subuh, pia biasa. Malaikat malam mai biasa. Malaikat tengah hari mai pia subuh. Ya, tu dia. Lepas tu ya naik gitu tanya sama. Nah, bagaimana keadaan hamba aku tanya. Ya jawab atau aku pergi duduk semaya, aku kelik pergi duduk semaya. Oh, waktu jam bersatu bagi orang semaya subuh berjemaah dan orang semaya asar berjemaah. Allah, comel sungguh. Sebab itulah hadis sahih. Nah, man sallal bardain dakhala al jannah. Siapa semaya subuh dan semaya asar masuk syurga lah ia. Hadis sahih. Semaya sini supaya Nabi semaya lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mula semaya rumahmu bukan semaya la salata lah dia panggil. Semaya sungguh ialah semaya turut Nabi. Lah no semaya turut Nabi, majmu'ah. Nah, semaya jemaah ni adalah semaya turut Nabi lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, di antaranya semaya jemaah. Bukan lu turut, bukan sekadar turut ya sujudlah no, rakatlah no, tak. Dia semaya denganlah mana, ya semaya jemaah. Itu makna sallu kama ra'aitumuni usalli di antaranya. Ya, oleh itu maka marilah kita. Pagi tadi saya temu pelakar lah. Orang ada pelakar kapal pun saya datang. Pelakar rak semak. Orang rak semak jadi makmum semaya 5 waktu. Pandai gaya tu. Jadi mana? Macam klik tu, pakai saya baklik tu.
Orang lain duk tak semak nak mengaji sekolah hari ni di Berau mula semak ni. Nah. Dia ni tak semak orang di makmum. Tak semak makmum wilayah tau. Gajinya 27 kali ganda. Raptuk wilayah tau. Anak sengguh wallahi. Sudah mayam ambil gaji. Sudah mayam ambil 5 waktu. Iya tau. Lepas tu tak ada kena pakai duit semak. Ada kena pakai baik syahadah tu syahadah ni tak. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Rasulullah boleh semak dah. Lepas tu semak tak ada sekabut kata orang tok ngan. Kata tak boleh sepangan. Kolak kering tu 2 minit semak habis tak ada. Ada. Kolak kering kan. 5 minit semak punya sampai pagi. Habis licin dah, ketak dah. Hak ni tak boleh. Tak ada. Buka semua 24 jam nak semak pagi, semak petang, ikut semak bila boleh selalu situ. Malah kalau dia tolong sebar sikit. Saya suka seorang pagi tadi kata jadi dia pandai. Orang pandai ya tu. Orang bijak awak pain. Nah, kat pompa tahu tapi yang cak di tiap gerak, awak tinggi, rak semak. Nah, tinggi pai besar awak wedding. Kalau boleh buat dia kapur molek benar ni. Nah, rak semak pen makmum gaji besar. Amin. Allahu akbar. Ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan berkali-kali dan berzikir ke Allah, ya. Ada wuduk semua ya, ada wuduk. Fak kita jangan hajar we tak ada wuduk. Boleh sejak pada hari ni sampai bila jangan hajar kita telanjang. Tak ada wuduk ni tak ada pakai ya. Telanjang. Tak ada senjata. Al-wuduk silahul mu'min. Wuduk adalah senjata bagi orang mukmin. Orang tak ada wuduk ni orang tak ada senjata. Orang tak ada senjata orang tak erti. Sebab tu saya duk kata banyak orang tak erti kata dunia ni ialah ba'dukum li ba'din adu. Orang tak erti konsep ni. Tak ada orang sikit sangat orang erti. Kata dunia ni hayatud dunia ialah ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu adalah musuh dan sebahagian mana tu alam dunia ni stik peperangan, stik permusuhan, stik kantosu. Lepas tu di antara senjatanya wuduk. Baik semua tak ada payah sikit abuk. Alah, tak ada payah sikit abuk. Nak turun rumah, baik sembahyang. Lepas tu jangan duk buat mudah-mudah lah, jangan duk makan benda pelat, makan ikut kamu. Lepas mula perut punuh lalu, punuh perut sebab apa? Kita makan tak betul. Makan tak betul punuh perut. Apa punuh perut tak lekat ismaya. Makan betul ke kat fuad kita. Nah, lekat ismaya. Nah, bukan kena siapa duk dak ya tak ada rasa nak ketuk dulu dah. Sebab kita tak ada makan bagi habis sing duk tembar perut tu. Nampak tak? Oleh itu maka ikhwan saya berwuduklah kamu kerana itu adalah senjata untuk nak sekat daripada syaitan. Syaitan takut orang berwuduk. Dan insya-Allah taala lepas dah ni kita retina patut juga. Malaikat dia mari bulan ni ada arah hak tu lah tempat siap riak retina. Pai mari bulan ni ke Allah syaitan kene ke dia semaya apa dak. Zikir boleh ni tak say juga. Ni buat borang belicing. Tak say. Yang ingat tak boleh dah. Jadi peluk belah puasa. Bahawa tak boleh semaya dia peluk tak ada dah semaya. Retina dah. Kalau wasalah tu tak apa kena mana lagi makcik tu tak kena. Wasa susah Allah. Tak ada arah lah. Nah, barulah dia tu tak panjang tak tegak sudah dah 2 hari dah tak bahaya lagi. Ada jugalah tu yang dia buat hubung ke dia. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Semua tu syaitan belaka. Syaitan apa pintu syaitan bagi orang retina. Pintu syaitan bagi orang retina iaitu mari bulan. Kena katuk molek lah pintu syaitan tu. Zikir pada Allah tak apa nah. La ilaha illallah tak apa, gapo tak apa. Nah, kerana itu adalah peluang kepada kita katuk pintu-pintu syaitan nak masuk kita apabila kita tu tidak sempurna dari segi fizik kita ataupun tubuh badan kita. Di antara contoh termasuk ke syaitan jin ke dalam badan manusia. Contoh hampir-hampir ijma' di kalangan ulama Islam bahawa berlakunya kemasukan syaitan jin ke dalam tubuh badan manusia. Yang panggil masuk jin, masuk
masuk atu bahasa kapung kita. Oh, malah temu orang masuk atu tu kan. Masuk atu, masuk jin tak tu lah. Sungguh Pak ni. Ijmu', hampir ijmu'. Di antara isyarat Allah pada ayatnya auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dari suratul jin. Ayat ni lah. Maksudnya dan sesungguhnya adalah lelaki daripada manusia. Sebut lelaki masuk perempuan dalam Quran ya. Sering meminta, kecuali bab saka lah, kalau bab lain masuk perempuan nanti. Sering meminta perlindungan dengan lelaki daripada jin. Jin ada yang tetina juga. Bab jin beranak perita juga. Nah, tu dia. Di kawasan dikuasai oleh jin bagi orang-orang yang tidak bertuhankan Allah. Zaman dulu ada berdoa ni, jamu telah ke benar-benar saya dak ni. Nah, saya dak. Alhamdulillah mullah bapa Allah yarham. Diperak dia beli cing apa-apa benar-benar tak ada. Ni kubur ni dalam pondok ni dulu pakat jamu gak demo sikit sebanyak. Lah ni alhamdulillah sahabat kita mari habis. Ada lah. Tok ni beli cing. Ya jin ni jangan kita halah dia. Halah dia pakai halah, jejak dia halah. Ya jin nanti ya jejak dia tak erok. Sebabnya inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni tak erok. Kalau orang gagah dia tak tipu, ya Allah ya Allah. Tapi kalau orang tak erok, jejak dia jagalah. Sebab tu jin ni kena kat orang tak erok. Orang tino, budak halus, orang tua nyuk-nyuk. Lepas tu orang sakit. Lepas tu orang jahil. Hak tu tak erok ilmunya pun. Tak erok hati orang jahil. Tak erok iman. 5 perkara tu mangsa kepada jin syaitan. Auzubillah. Maka dengan itu para jin menambah perasaan gerung atau bertambah jahat pada hati manusia yang tunduk pada dia. Tok Datu, jagalah puak kita tengok ni dek. Yalah belakang, yang ngusik juga. Tak boleh kelipannya hingguk dia. Hingguk. Ya boleh. Ya dah ada ni, dah ada dia dengar kita mengajar. Dah. Baik tu saya panggil sama dia. Ya kita duduk saya ngajar juga. Maksud saya jin ni makna kata pasal dia dah. Dia semaya sejak kita. Dan kita ngajar ni sebut tak dia ya kira ta la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Dia masuk neraka juga menghajin. Nah, masuk neraka juga bukan kata kata jadi pada api makan api lah mana tu. Tanah makan tanah boleh jangan kira. Kita buat tanah awak apa boleh tanah makan kita hablicing. Nah, sepatutlah tak ada masalah tu. Jangan duk pakai akal syaitan sangat tu, syaitan belaka tu. Dan Tuhan kata minal jinnati wan nasi ajma'in, mana kata jin ada dalam neraka ni. Jin percaya taklah kat ayat ni dah. Insya-Allah taala. Supaya kamu tu jangan jadi ya jin tak lebih pada manusia. Manusia kena lebih pada jin. Nampak? Rasa jin tak ada, nabi jin tak ada. Jin turut manusia. Ya kena manusia benar pada dia. Nah, reti tak jin lah, mung kena halah pada manusia. Supaya kamu tu reti tepat mung. Mung jejak ke tak gerak ya. Nah, gagah pun tak boleh nak main. Nah, dengan itu maka para jin menambah perasaan gerung dan bertambah jahat pada hati manusia. Jin boleh adik. Hidup kerja, kau takut manusia, tambah jahat. Kau berasa kata jin ada power, ada kuasa. Sebenarnya tak ada. Power bagi jin sebab kita ada ui ke dia. Jangan ya. Inilah buah masuk ke syaitan jin ke dalam tubuh badan manusia. Saya biasa kecak dah ni. Nah, nanti kita tengok minggu depan sini dah insya-Allah taala. Masa sudah sampai. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih.